Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Sekali lagi adik-adik, saya doakan adik-adik adalah seorang insan yang cemerlang, seorang insan yang sedang berusaha untuk menjadi gemilang, dan satu hari nanti adik-adik akan menjadi seorang yang terbilang, seorang yang terhebat di dalam apa yang adik-adik lakukan. Sebenarnya adik-adik, kalau kita nak menjadi seorang yang terbilang, kita mesti bermula daripada asas. Dan asas yang kita ada adik-adik adalah potensi diri kita. Sebab itulah tajuk kita pada kali ini adalah berkaitan dengan bagaimana untuk kita nak menjana potensi diri seorang pelajar. Adik-adik kena ingat bahawa adik-adik adalah pelajar sekolah rendah yang sedang berkembang, sedang tumbuh untuk menjadi sebuah pohon yang begitu besar, dengan dahan yang besar, dengan daun yang lebat, dengan buahnya yang lebat. Itu satu hari nanti adik akan jadi. Dan ianya sedang bermula daripada proses adik yang masih lagi muda. Saya doakan dan saya yakin adik-adik akan berjaya untuk menjadi seorang yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Bagaimana adik-adik? Semuanya bermula daripada asas yang akan kita kongsi di dalam slot kita ini. Adik-adik, Allah Ta'ala jadikan kita seorang manusia, seorang insan. Dan semua manusia, tidak kira apa agama, apa keturunan, apa bangsa, dia ada 4 perkara. Yang pertama sekali adik-adik, dia ada apa? Dia ada akal. Yang kedua, dia ada emosi. Yang ketiga, dia ada fizikal. Dan yang keempat, dia ada spiritual. 4 perkara. Kita sebagai seorang yang beragama, percaya kepada Tuhan, rakyat Malaysia, tak kira apa agama, kita percaya kepada 4 perkara ini adik-adik. Yang pertama, manusia ada pemikiran, akal. Yang kedua, manusia ada perasaan. Yang ketiga, manusia ada kita namakan sebagai fizikal. Yang keempat adalah roh, spiritual. Baik, keempat-empat ini dalam apa keadaan sekalipun dia akan menjana 5 potensi yang saya bincangkan sebelum ini. Apakah 5 potensi manusia? Iaitu kita ada mental, kita ada potensi kecakapan kita, kita ada kecakapan kaki kita, kecakapan tangan kita, kaki kita, tangan kita, dan juga kita ada kecakapan badan kita, melentuk, bergolek dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita ada bakat yang boleh kita janakan. Yang keempatnya, kita ada nilai yang boleh kita janakan. Dan akhir sekali, yang kelima, kita ada minat. Okey? Dan adik-adik mesti menguruskan ke semua ini. Iaitu apa dia? Iaitu mental adik-adik. Mesti mengurus kecakapan kaki, tangan, badan, menguruskan bakat kita, nilai kita dan juga minat kita. Janakan kelima-lima ini dengan 4 perkara yang Allah Ta'ala bagikan, dengan campur dengan 5 ni, kita kena cantumkan, maka kita akan menjadi seorang insan yang akan mempunyai banyak macam-macam kebijaksanaan. Apakah kebijaksanaan yang ada? Mengikut ahli psikologi, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, 7, 8, 9 dan sebagainya. Tapi untuk hari ini saya nak berkongsi ada 8. Ada 8 kebijaksanaan potensi yang boleh adik keluarkan daripada 5 yang adik miliki yang asas tu. Apa dia? Kita boleh menggunakan kelima. Mental kita, kecakapan kita, bakat kita, nilai kita dan juga kecenderungan minat kita untuk nak menjadi seorang yang bijaksana di segi logik. Kita mempunyai keupayaan untuk nak berfikir, nak memberi analisis, nak berlogik. Itu kebijaksanaan yang pertama. Yang kedua, kita mempunyai kemungkinan kita akan dapat menguasai kebijaksanaan yang kedua yang dinamakan sebagai kebijaksanaan pernomboran, numerical. Kita tengok saja nombor, kita ada kebijaksanaan. Ini orang yang pandai matematik. Logik ni tadi yang pertama, orang yang bijak berfalsafah, orang bijak untuk nak berdebat, orang yang bijak untuk nak memberi jawapan menggunakan akal fikir yang lebih mantap lagi. Yang kedua yang saya kata numerical. Numerical ni orang yang cekap di dalam matematik. Yang ketiganya, kita juga cekap di dalam apa? Di dalam perbahasan kita, cekap menggunakan perkataan, lidah kita, perkataan kita, bahasa kita. Ini kita namakan sebagai kebijaksanaan linguistik. Yang keempatnya, kita juga boleh menjana potensi kita untuk nak menguasai ruang. Contohnya kita tengok bilik kita kan, bilik ni apa yang kita boleh buat, berapa besar. Kalau kita nak masukkan peti ais yang kecil, berapa kotak yang kita boleh susun. Ini semua adalah kemahiran spasial kita panggil, ataupun kebijaksanaan mengurus ruang. Kita boleh nampak. Yang keempatnya adik-adik, yang kelimanya adik-adik adalah kebijaksanaan interpersonal. Interpersonal adalah keupayaan untuk kita nak berinteraksi dengan orang, nak berbincang dengan orang dengan keadaan yang baik. Yang keenam adik-adik, kebijaksanaan intrapersonal. Intrapersonal ini adalah kebijaksanaan seorang yang boleh muhasabah diri dia, seorang yang boleh untuk soal jawab dengan dirinya. Tanya balik, kenapa aku tak boleh buat ini? Bagaimana cara aku nak buat ini supaya lebih maju lagi? Ini adik-adik kebijaksanaan yang ada, yang boleh kita ada. Seterusnya adik-adik, yang ketujuh, kebijaksanaan kinestetik. Kebijaksanaan untuk nak menggunakan pergerakan kita
Sebagai contoh, David Beckham, dia mempunyai kemahiran kinestetik, kebijaksanaan, awen. Kita ada siapa lagi kan? Ronaldo. Kan? Ini semua adalah pemain-pemain bola sepak yang mempunyai kaki yang bagus, badan yang bagus. Seorang pemain bola keranjang, bola tampar yang bagus. Ini adalah orang yang gimnastik, kan? Shalin Zulkifli, kan? Yang memain bowling, ataupun ni Roslyn Hashim dan sebagainya. Ini adalah orang yang mempunyai kebijaksanaan tangan, kinestetik. Dan akhir sekali, kebijaksanaan kewujudan, iaitu orang yang mampu untuk melihat kewujudan dan juga mampu untuk nak mewujudkan sesuatu menggunakan kebijaksanaan diri. Jadi ini antara 8 kebijaksanaan yang paling asas yang boleh kita janakan adik-adik, dan semuanya ada dalam badan kita. Dan kalau adik-adik tengok pelajar yang cemerlang, kakak Nur Amalina, dia mempunyai barangkali kesemua ini. Kan? Kita tak perlu ada satu ataupun dua. Kalau dapat, kita mesti ada seberapa banyak kebijaksanaan yang boleh kita tonjolkan adik-adik. Dan semuanya bermula daripada mana? Bermula daripada adik yang ada dekat sekolah rendah pada ini. Saya doakan adik-adik akan dapat menjadi seorang insan yang mempunyai banyak kebijaksanaan, insya-Allah.